Gerakan Gesa Kerajaan tangguh kenaikan kadar gaji minimum. PN tuduh PMX abai nasib masyarakat orang India dalam belanjawan 2025. Kerajaan pertimbang tarik semula subsidi petrol pertengahan 2025. Taqiyuddin tidak berpuas hati Hamzah hanya diberi 90 minit bahas belanjawan. PAS persenda tindakan PMX tidak ambil gaji dari jawatan disandang. Taqiyuddin bantah larangan Wan Faisal ambil bahagian dalam parlimen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Keputusan kerajaan menerusi belanjawan 2025 untuk menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 sebulan dibantah oleh Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Presidennya Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai yang tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan itu menjelaskan bahawa perusahaan kecil dan sederhana PKS akan mengalami tekanan dalam peningkatan kos operasi untuk membayar gaji pekerja. Beliau menggesa supaya kerajaan menangguhkan keputusan tersebut dan melaksanakan pertimbangan daripada pelbagai aspek sebelum membuat keputusan. Menerusi pembentangan belanjawan 2025, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 sebulan yang akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Keuangan berkata, Kementerian Sumber Manusia akan menerbitkan garis panduan gaji permulaan bagi semua sektor pekerjaan untuk rujukan pekerja. Kerajaan didakwa mengabaikan nasib masyarakat India ketika membentangkan belanjawan 2025. Ketua Penerangan Parti Rakyat India Malaysia MIPP Suthan Mukiah membandingkan peruntukan RM600 juta untuk mengubah suai bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Srinagar, namun hanya RM130 juta kepada masyarakat India. Beliau mendakwa kerajaan hanya melemparkan sisa-sisa kepada masyarakat India dan memaksa untuk bersyukur dan diam. Terdahulu ketika membentangkan belanjawan 2025, Datuk Seri Anwar mengumumkan kerajaan akan memperuntukkan RM600 juta untuk memulihkan bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Srinagar dalam usaha meningkatkan nilai dua mercu tanda negara ini. Beliau juga mengumumkan peruntukan RM40 bilion bagi kemudahan pinjaman kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Dengan memberikan perincian, Datuk Seri Anwar berkata ia termasuk RM3.2 bilion untuk golongan kurang upaya, RM130 juta untuk masyarakat India dan RM5 bilion untuk PKS Bumiputera. Kerajaan bersedia berdepan reaksi awam berhubung komitmennya untuk menarik semula subsidi petrol mulai pertengahan 2025. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kerajaan sedang mempertimbangkan sistem dua harga supaya 15% golongan mahal kaya T15 dapat membayar kadar pasaran untuk petrol RON95 manakala yang lain mengikuti harga subsidi semasa. Beliau yang ditemu bual dengan televisyen Bloomberg menjelaskan kerajaan mungkin dapat jimat sebanyak RM8 bilion setahun walaupun ia juga boleh mencetuskan kenaikan harga pada pusingan kedua dan membawa kepada lonjakan inflasi. Sebelum ini kerajaan bercadang melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON95 pada pertengahan tahun 2025. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjimatan yang dicapai daripada penyasaran subsidi bahan api akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat terbanyak. Dalam pada itu, Rafizi berharap tanggungjawab kerajaan adalah untuk memastikan dapat menguruskan perkara tersebut dengan baik agar ia dapat berjalan dengan mampan. Ketua Pembangkang hanya diberikan tempoh 90 minit untuk membahaskan belanjawan 2025. Ketua Whip Pembangkang, Taqiyuddin Hassan mempersoalkan tindakan itu kepada Speaker Dewan.
Takiyuddin turut membangkitkan kepada amalan terdahulu khususnya ketika pihaknya menjadi kerajaan pada 2021 apabila peruntukan tempoh 120 minit untuk ketua pembangkang berbahas. Beliau mendakwa ketika PN menguasai Putrajaya, kerajaan memberikan tempoh masa yang sama sahaja sama ada kepada Menteri Keuangan membentangkan belanjawan dengan ketua pembangkang untuk membahaskannya. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Ramli Mak Noor bagaimanapun memutuskan supaya tempoh masa yang diberikan itu kekal dan permohonan Takiyuddin ditolak. Selepas keputusan itu, sesi persidangan Parlimen diteruskan dengan ucapan pembahasan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Ahli Parlimen Pembangkang membangkitkan persoalan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim memperoleh pendapatan jika beliau tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandangnya. Perkara itu dibangkitkan Tuan Ibrahim Tuan Man yang mencelah ketika Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin membahaskan Belanjawan 2025. Kata Tuan Ibrahim, secara berseluruh, seorang rasul diberikan peruntukan oleh Allah untuk rezekinya dan keadaan Datuk Seri Anwar dianggap lebih daripada Rasul. Beliau kemudian meminta pandangan dari Hamzah mengenai dakwaan Perdana Menteri atau anggota kerajaan yang tidak mengambil gaji. Mengulas pandangan Tuan Ibrahim, Hamzah berkata beliau berpendapat langkah tidak mengambil gaji itu sesuatu yang baik, namun mengingatkan agar sikap yang sama perlu diberikan terhadap allowance yang diperuntukkan. Ketua Whip Perikatan Nasional PN Takiyuddin Hassan meminta Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal yang digantung 6 bulan dibenarkan duduk di Galeri Awam Dewan Rakyat. Membangkitkan peraturan mesyuarat 44/5, Takiyuddin berkata walaupun Wan Faisal dilarang daripada mengambil bahagian dalam sidang Parlimen susulan penggantungannya, tetapi beliau tidak sepatutnya dihalang menjadi pemerhati di galeri itu. Takiyuddin yang juga bekas Menteri Undang-Undang itu berkata, kesungguhan Wan Faisal untuk hadir menunjukkannya beliau seorang ahli parlimen yang komited dan prihatin. Minggu lalu, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul dalam suratnya memberitahu Wan Faisal tidak dibenarkan berada di galeri awam atau bilik pegawai kerajaan bertugas di Dewan Rakyat. Beliau berkata ini kerana Ketua Pemuda Bersatu itu masih menjalani penggantungan mengikut peraturan mesyuarat 44/5. Dalam pada itu, Ronald Kiandi yang juga bekas timbalan Speaker Dewan Rakyat mempersoalkan Ketua baharu itu. Beliau menjelaskan ada wakil rakyat digantung tetapi dibenarkan duduk sebagai pemerhati. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.